Orang Arab jahiliah dulu ni percaya yang dalam perut manusia ni ada sejenis ulat yang boleh menyebabkan kematian dekat seseorang, malah dianya boleh berjangkit pula dekat orang yang lain. Untuk korang yang fikir betul dalam perut manusia ni ada ulat, betul jawapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dirgahayu dan ucap angkit korang. Nama dan Sam. Ini hari dan nak ajak korang burak tentang satu amalan orang Melayu terdahulu yang dah lama dilonyapkan lah dekat dalam Malaysia ni. Amalan ni nama mandi safa. Kalau korang nak tahu apa punca sampai amalan ni telah diharamkan dekat dalam Malaysia ni, korang kena stay tune modern lah ini hari kan. So topik hari ni dan ambil daripada buku ni juga, Membongkar Rahsia Misteri Bangsa Melayu, dan ada beberapa lagi sumber internet yang dan ambil antara macam Wikipedia, artikel-artikel dan macam-macam lain ni. So tak nak lengah-lengah lagi masa umur korang, mau kita buat. So Safa ni seperti yang kita tahu, selain lah daripada maksud bulan kedua dalam kalender hijrah tu, dia ada lagi dua maksud. Yang pertama ialah bulan yang diharamkan berperang, dan satu lagi ialah sejenis penyakit yang boleh berjangkit. Orang Arab jahiliah dulu ni percaya yang dalam perut manusia ni ada sejenis ulat yang boleh menyebabkan kematian dekat seseorang, malah dianya boleh berjangkit pula dekat orang yang lain. Jadi diorang takut lah ulat ni. So dia orang panggil nama ulat ni ulat safa. Itu dekat tradisi Arab jahiliah dahulu. Kalau dekat dalam tradisi Melayu pula, orang Melayu kita ni dulu percaya yang pada hari Rabu terakhir bulan Safa, Allah akan turunkan bala kepada hamba-hambanya, dan dikatakan bala ini akan berjalan selama tempoh 1 tahun. Jadi bagi nak mengelakkan diri ni daripada terkena sebarang bala tu, dia orang buatlah beberapa amalan ataupun ritual yang dipanggil sebagai Tamasya Mandi Safa. Ada juga tompek panggil Tamasya Mandi Pantai, Pesta Puja Pantai, pesta buang sia, pesta menjamah hantu dan macam-macam lain lah nama. Cuma semua tu maksud sama, mandi safa. Dan hampir seluruh negara kita mengamalkan pengamalan mandi safa ni pada ketika dahulu. So dan nak ajak korang ambil tahu sikit apa yang dia orang buat ni dekat Tamasya Mandi Safa ni. Yang sampai tahap kono ban kan. So dekat Terengganu Kelantan, mandi safa ni dilakukan dengan cara membuang ancak yang dihanyutkan ke laut. Ancak ataupun acak ni, untuk pengetahuan kita, ialah sejenis bentuk hidangan yang akan dipersembahkan kepada jin, makhluk halus dan sebagainya. Dia ni kira bentuk hidangan lah, dan dia tak terbatas. Ada yang bagi ancak dalam bentuk ni, ada yang bentuk ni. Korang boleh google lah untuk tengok dengan lebih detail lagi ancak ataupun acak ni macam mana. Orang Melayu dulu ni bimbang kalau roh laut ni tidak diberi makan, roh laut ni pula akan ganggu dia orang time dia orang cari makan kat laut tu nanti. Jadi sebab tu lah dia orang bagi ancak ni untuk menenangkan roh tersebut. Dan biasanya kebau putih atau kebau balau yang akan dikorbankan dengan tujuan untuk menenangkan roh laut tersebut lah. Ni kebau putih mau kebau balau ni, nama kebau itu bukan kebau kepunyaan sidak balau tu. Kangkuk dia tahu kau bawa orang bagi makan tu kan, dah mengamuk dia kan. Tamasya ini dimulakan dengan melumurkan kebau tersebut dengan air laut, dan kemudiannya akan disembelih pada hari ketiga Tamasya semasa waktu maghrib. Kira dia porap dulu ayam. Kira dia porap dulu kebau ni selama 3 hari. Lepas tu baru disembelih lah pada waktu maghrib hari ketiga tu. Daging kebau ni pula kemudiannya akan dimasak dan akan dimakan oleh orang-orang yang hadir, manakala kepala dengan kulit kebau ni akan diikat bersama-sama dengan sabut kelapa supaya boleh terapung. Ni nasib baik daging itu kau ambil makan. Kalau kau ambil bagi makan kat roh laut tu juga, umat osah mangka tu dengan bahanan. Weh, daging kau bau ni dulu dia rasa macam level-level daging wagyu sekarang, babe. Jangan ambil main boy. So lepas dia orang dah ikat mu sabut kelapa tu, bomoh ataupun pawang akan masukkan kebau yang dah diikat ni tadi ke dalam perahu bersama-sama dengan tepung beras dan daun nipah, lalu dihanyutkanlah ke laut dengan harapan dapat menenangkan roh laut tersebut. Kira kepala mu kulit ialah dia hantar, daging dia makan. So lepas ni, kalau korang pergi jalan-jalan kat laut, nampak kau main jet ski kan, kau nampak ada sampan tak ada owner tu, tengok dalam tu mana tu ada kepala kebau, kita tak tahu kan. So Tamasya ini dikatakan berlangsung selama beberapa hari, dan terdapat banyak fasiliti ataupun kemudahan yang telah didirikan, antaranya macam bangsal, panggung teater dan lain-lain. Dah kira kalau kau ada bangsal, ada panggung teater, confirm lah ada persembahan ni tak. So ada persembahan yang dilakukan. Kalau macam kat Terengganu Kelantan ni, dia orang buat lah wayang kulit, mak yung, ulit mayang dan macam
macam-macam lagi persembahan untuk memeriahkan lagi suasana ni. Dan terbukti dan ianya memang betul, tamasya ini memang dinantikan setiap tahun kerana ianya sangat meriah. Tapi iyalah, memang betul lah, kalau dah zaman tu wifi pun tak ada, internet pun tak ada, channel Gigi Omeh lain lah tak ada. So apa medium hiburan yang budak-budak nak tengok tu tak? Orang tua pun tak ada medium hiburan. So macam mana? Tamasya Mandi Safa. Itulah deh. Keadaan ni dikatakan berlarutan sehinggalah pada tahun 1959 Kelantan yang ketika itu diperintah oleh PAS telah mengharamkan tamasya Mandi Safa ini dilakukan dengan alasan ianya bertentangan dengan syariat Islam. Penentangan PAS ini juga telah disokong kuat oleh utusan Melayu yang mengatakan perbuatan ini merupakan sebuah pembaziran dan ianya berlanggar dengan ajaran Islam. Utusan Melayu ni kalau kau nak tahu, dia ni surat khabar dulu. Sampai sekarang pun ada lagi tu. Nak kenal utusan Melayu ni macam mana, dekat page depan tu ada gambar 2 kartun tengah burak. Somnyum kambing tajuk itulah dia utusan Melayu. Sekarang kita panggil utusan Malaysia. Manakala dekat Terengganu pula, kali terakhir direkodkan tamasya Mandi Safa ini dilakukan adalah pada tahun 1976 yang diadakan selama 3 hari di Dungun dan juga Macang. Itulah berakhir dekat Terengganu mau Kelantan. Topik yang kedua dia nak burak ni dekat Melaka. Ni lain sikit lah. Sikit je lah lain Macam dekat Melaka, lokasi yang paling penting menjadi pusat tamasya Mandi Safa ini adalah di Tanjung Keling. Untuk pengetahuan korang, Pendeta Zakbar sendiri pernah menulis tentang tamasya Mandi Safa dekat Tanjung Keling ni, dan penulisan beliau itu telah disiarkan sebanyak 2 kali dekat dalam utusan Melayu. Yang Somnyum kambing tadi tu. So macam dekat Melaka, dia orang tak guna kobau, dia orang guna lembu. Tapi sama tetap mahal dengan so tu kan. So macam kat Sanun, lembu-lembu ni akan dibersihkan dulu, kemudian akan dimandikan dengan air minyak. Lepas tu samalah, step-step itu sama. Dan dia orang pun akan bersekeria, akan bergondang, akan pukul gong, akan bergesek biola dan macam-macam alat muzik yang dimainkan dengan tujuan untuk menggamatkan suasana tu. Hanya pada hari Rabu terakhir bulan Safar tersebut, dia orang ni akan mandi ramai-ramai dan akan meminum sejenis air yang telah direndam bersama dengan kertas safa dengan tertulis kalimah-kalimah suci dengan tujuan untuk menolak bala. Kira air yang dia minum ni kita boleh panggil sebagai air wafak kalau kau nak tahu air wafak tu bondo, kau pergi Google. Kalau dia cerita kat sini akan makin panjang video dah nanti. So keadaan ini berlanjutan juga sehinggalah pada Julai 1963 pemangku Mufti Negeri Johor iaitu Datuk Dr. Abdul Jalil Hassan telah menyatakan yang perbuatan mandi safa dan juga meminum air wafak ini merupakan sebuah bid'ah dan ianya karut semata-mata. Tak cukup dengan itu, pernyataan beliau ini juga disokong kuat oleh ulama-ulama di Malaysia dan di Singapura, dan secara tak langsung berakhirlah tamasya Mandi Safa ini dilakukan di hampir di seluruh Malaysia. Yang last tadi itulah dekat 1976 tu. Itu pun antara salah satu faktor kenapa dia terhenti, dan satu lagi sejak perkembangan agama Islam yang makin baiklah dekat dalam Malaysia ni. Macam kita tahu dulu agama Islam ni berkembang bukanlah macam sekarang. Tak mudah tengok buka Google dapat dah pasal agama ni. Dulu payah sikit. Jadi bila perkembangan Islam tu dah makin baik, terhapuslah budaya ataupun amalan Mandi Safa ni dekat dalam Malaysia ni. Cuma untuk pengetahuan korang, tamasya Mandi Safa ini masih lagi diadakan oleh orang-orang Melayu dan orang-orang Bugis di Indonesia. Itu ialah serba sedikit kisah tentang Mandi Safa ni yang dan dapat kongsian dengan korang. Untuk fakta tambahan yang pula cerita kan, korang ada terfikir betul bulan Safa ni ada bawa balon, malam petaka pelbagai kan? Jawapan tidak sama sekali. Dan terdapat banyak hadis-hadis sahih yang telah ditulis oleh para sahabat, antaranya macam Abu Hurairah dan Jabir bin Abdullah yang telah menyatakan penegasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa bulan Safar tidak membawa sebarang bala atau malapetaka seperti yang digembar-gemburkan pada zaman Arab jahiliah terdahulu. So tak ada pun lah bulan Safar ni bawa sebarang bala. Dan untuk korang yang fikir betul dalam perut manusia ni ada ulat, betul jawapan tapi kita panggil cacing, kita tak panggil ulat Safar. So itu ialah serba sikit. Sebelum dia nak end ni, dia ada satu pengalaman tau tentang benda-benda yang tolak balon ni juga. Cuma dia bukan Mandi Safa. Time ni dan time sekolah menengah dengan so. Kira time ni dia nak pergi Ulu Bondo. Ulu Bondo ni waktu tu baru dibuat kolam untuk orang mandi tu. Dan ni orang fikir pantang dengar benda-benda macam ni. Auto gayat, toh nak pergi je. So kita pun pergi lah sama member, dan sampai kat parking lot tu dia nampak ada sebiji kereta ni. Dia parking cantik je. Kereta baru tapi umangai osah kotor tu. So dan pun dengan rajin bibir dan rajin lidah, dan pergilah menegur brother tu kan dengan isap okok tu kan. Tanya, "Mak, bang, alak kotor nak kereta ni?" Dia pun dengan relax dengan selamba berjawab, "Oh tak ada, ni dah lumpur tu ada baca-baca sikit. Nanti tak ada lah accident." Osah mangka tu kau bang. Tapi tentu dia tak kau bagi tu lah. Dia dah tahu sikit barulah dan buat benda ni kan. Cuma kau bayangkanlah. Korang bayangkan secara logik akal pemikiran korang ni kan. Kalau lah betul kau beli kereta lumpur tak accident, lepas ni kita beli kereta, kita lumpur bacalah apa patut tu, kita masuk highway plus, kita tekan minyak sambil berdiri, confirm tak accident ni mau. So itulah apa dia nak cerita. Pengalaman dia lah. Sikit je pengalaman yang tadi tu. Cuma dia rasa apa yang dia nak sampaikan kat sini, dia rasa banyak lagi amalan-amalan yang kategori majal macam ni. Ni nama kategori lah, majal
ataupun perkara-perkara yang mensyirikkan Allah masih lagi diamalkan oleh orang-orang Melayu, terutamanya orang-orang Melayu di Malaysia ni sendiri. Jadi kita sama-sama hati-hatilah supaya kita pun tak terjebak. Dan pun dulu pernah ya weh, nampak ular mati campak di siling, pernah ya tu. Betul tu. Betul lah tu. So itulah setakat tu lah pada dan hari kesimpulan dan untuk dan cerita kali ni, dan rasa secara peribadi mandi safar ni sebuah perbuatan yang baik. Cuma ianya telah diberi nafas buruk oleh orang-orang yang mengamalkan tu. Maksud dia macam ni. Kalaulah kau niat mandi tu dengan tujuan untuk membersihkan diri kau daripada kekotoran, najis, dengan tujuan untuk beri kau orang selesa beribadah kat jalan Allah, tak ada masalah. Malah dia rasa itu yang lagi dituntut dalam Islam, je tak? Tapi bila kau dah niat yang bukan-bukan tu lah, talak balo lah, itulah, inilah, itulah yang jadi tak baik tu. Niat tak pernah halalkan cara. Tapi kalau dah niat tu pun salah, cara yang halal pun boleh jadi haram, je tak? Macam ceramah dah. Itulah daripada dari nari, dan tak nak cerabih banyak-banyak dah. Makin teruk bunyi kan. So dan nak minta maaf kalau sepanjang penyampaian dan tadi dan ada terkurang fakta, ada tersalah cakap ataupun ada kata-kata daripada dan nari yang menyebabkan korang terasa hati. Thank you so much dan ucapkan kat korang sebab sudi spend masa moden tengok video dan nari, dan jumpa lagi pada video akan datang. Nama dan Sam, sampaikan walau hanya satu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dirgahayu. Dengerak lah ya. Oi, nak pergi mandi kereta